A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Amma ba'du. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala pada malam yang sangat bahagia pada malam ini. Walaupun kita masih lagi duduk dalam ujian, iaitu ujian COVID, pun belum selesai. Ujian politik pun belum stabil dan juga hal-hal lagi ada. Maka itu adalah peluang bagi kita untuk bakal usaha menyelesaikan masalah. Maka pada malam ini saya ucap Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Salam hormat kepada Tok Ime, kepada cikgu dan juga kepada semualah yang mana berada di majlis baca sejarah di page Salasilah Patani pada malam ini. Maka alhamdulillah lah hari ini sehari dah saya pun dibawa oleh orang-orang sini untuk survey untuk berjalan pergi tengok tempat-tempat bekas-bekas set yang mana masih ada lagi tempat-tempatnya boleh tengok, dan juga yang mana masih ada lagi cerita-cerita orang-orang dulunya. Nah, kerana mengikut data dan mengikut isi sejarah tu, tempat yang kita ataupun yang saya mari, tempat ataupun tempat yang saya mari pada malam ni sebenarnya banyak dicatat, banyak tercatat dalam buku-buku sejarah. Buku-buku sejarah yang saya akan rujukkan pada malam ini kebanyakan adalah isi-isi yang mana catat dalam buku sejarah yang bernama Hikayat Patani. Sebuah kitab sejarah yang mana ditulis oleh Syekh Wan Fakih Ali, ulama besar Tani zaman dulu, namanya Syekh Wan Fakih Ali. Masa mana kau Syekh Wan Fakih Ali ni? Kalau kita tengok sanad tahun dia tamatkan ataupun mula tulis sejarah ni, kita kena klik 400 tahun dulu. Gambar kitab sejarah yang saya akan baca pada malam ni adalah kitab sejarah yang mula tulis pada 400 tahun dulu lagi oleh Syekh Wan Fakih Ali. 400 tahun. Lepas tu hak saya baca ni adalah daripada Salimeh Syekh Daud Al-Fatani. Kitab atau Syekh Daud. Kita duk ngaji kitab-kitab agama sifat 20 ke apa banyak tu. Tapi Syekh Daud ni dia bukan aling satu bidang satu sudut tu. Syekh Daud ni terkenal lah. Maka Syekh Daud ni mari salin. Sebab zaman dulu ni dia tak ada mesin fotostat, dia tak ada kentai kesan tu dia panggil. Nak fotokopi tak ada. Maka takutnya musnah, takutnya punah kitab-kitab dulu, maka orang pada masa tu dia kena tulis mula. Tulis mula sepokrak tulis tangan ni dulu. Mesin-mesin cetak ni baru mari dalam tak apa 1 tahun lagi. Kentai kesan dia panggil tu. Maka saya ni bukan baca hak naskah asli dak lah, sebab asli dia tulis Jawi duk simpan di muzium. Maka demo scan boleh mari tulis dalam bahasa Rumi ni adalah versi Siti Hawa Malaysia. Maka alhamdulillah sekali lagi malam ini Salasilah kita ni baca sejarah bergerak, kita mari di satu tempat.
Tak royak pun tak boleh dah. Sebab pai duk gangai dah belakang ni. Iaitu kita duduk di ternang. Dah. Ternang. Tetapi dalam kelas saya yang lepas pagi ni tu, saya tulis dengan nama asal dia, mana ada dalam kitab Syekh Daud tu. Dia tulis tempat kita ni dengan nama Ternam. Yang hujung dengan mi. Ta-ro-nu-mi. Lepas tu, kok mana boleh ada ngor kat ni boleh ada kenot dah ngor ni pun. Sebab orang masa ni. Tapi lagu mana salah silap dia tu, Allah alam saya pun tak tahu juga. Tapi Ternam. Dan juga Ternam tu sudah dikaji dah bahawa bukan Ternam tempat lain. Takut kena lain ya. Dah, sebab dalam kitab tu dia tulis jelas kata kena ni jalan daratnya ke Tabeh, jalan laut tu baik Kuala Buat. Dia tak ada kena lain dah lah. Dah, kena ning lah. Maka kena ni ada sebut dalam kitab sejarahnya banyak kali. Banyak kali. Sebut di kitab Syekh Daud ni tulis kena ni banyak. Walaupun saya belum pada ni duduk mari dah buat kena ni dah duduk mari dah. Duk tanya-tanya orang tua ataupun orang ahli-ahli yang boleh cerita pun nak tarik kita tak siapa. Sebab apa nak tarik kita tak siapa? Dinunggu dia sah dengan kerana sudah 400 tahun. 400 tahun ni berapa rumah dah. Berapa generasi dah. Habis itu orang kita ni nak tarik kita tak ada dah. Kalulah adanya keluarga pasal kau turun, ceritanya, cerita lisan mulut ke mulut ke anak cucu turun mari pun 7 lapis-lapis dah. Gambar. Saya tu lebih dah 7 ke lapis dah kalau 400 tahun. Lalu itulah dia ada okat panggil. Ada hak untuk nak kurang ataupun nak menambah. Kalau cerita lisan mulut ke mulut ni ia boleh menambah, boleh kurang dengan automatik dia sendiri. Dengan tak lain, tak sengaja. Dah. Maka, tak apalah lagu mana pun, pada malam ni saya akan cerita apa saja yang sakut dengan kawasan ni. Dah. Kerana sebut Terneh. Kalau sebut Terneh tu, nak buat pahamnya pada awalnya, Terneh itu bukan kampung. Kena faham tu. Terneh tu bukan nama kampung. Terneh tu nama satu kawasan istimewa. Kawasan istimewa. Zaman kerajaan Tani di Kersik dulu dah. Kita kena buat faham molek tu. Kata nama satu kawasan. Bukan nama kampung. Bukan nama tempat biasa dak lah. Terneh. Nama kawasan. Habis itulah kita nak cari Terneh asal di mana tu tak temu. Dia tak ada. Tapi semua kawasan ni, pula-pula ni semua ni orang panggil Terneh. Nak tunjuk Terneh di mana asal tu tak ada. Sebab dia sebah kepada Ternam, dia makna kepada rimbuan. Rimbuan. Kalau tengok dalam turut bahasa rimbuan ni adalah satu tempat yang susah nak masuk, payah nak jumpa. Lepas tu selamat. Kalau kita banding dengan hutan rimbo, kalau kayu besar-besar yang tudung. Rumah orang dah celah. Tak nampak. Tu panggil rimbuan. Dan juga Terneh ni adalah seperti anak kasar ataupun pelapik bagi kerajaan Tani di Kersik. Tu KJN dia. KJN Terneh duduk situlah. Iaitu jadi tempat pelapik. Buat paham merah. Jadi malam ni alhamdulillah yang mana berada depan saya ni boleh tanya terus. Dan juga sekarang ni baru 477 orang duk tengok. Sekali dengan kita lah 477. Tadi dia kena ni pukul 9. Dah. Maka alhamdulillah kita nak mulanya kenal Terneh. Dah. Dalam kitab Hikayat Tani ada mula sebut Terneh. Dah. Banyak tempat
Lepas tu sebut sakut dengan harga apa atik. Saya akan sebut pada malam ni. Dan kita kena buat faham moleknya. Kalau saya sebut semua ni, undur klik lagi masuk 400 tahun berlaku. Zaman raja-raja kisik, raja Melayu. Lepas tu saya nak heret mari siapa zaman tujuh negeri hok bawah bakok dah. Lepas tu zaman habis raja. Lepas tu istimewa lagi diterkenal ni nama-nama yang melengkapi satu kawasan istimewa tu duk tengok dah cukup. Cukup. Dengan adanya Kapungku, Tengku tu dah. Dengan adanya Kapur Raja, dengan adanya Langan, dengan adanya Tok Sal, dengan adanya Bakah Kubu. Dah. Lepas tu adanya jalan-jalan dulu, lorong-lorong gajah. Jadi adanya anak sungai. Jadi semua tu cukup. Habis itulah jadi satu kawasan yang istimewa dan juga hak besar kalinya dalam sejarah Taning ada satu ketika raja besar di Gresik tu pernah undur mari duk berlindung di sini. Kita kena faham tu hak raja dah kita ambil dulu ni dah. Jadi raja di seluruh Taning ni dia ada banyak. Raja ada banyak. Dalam kitab sebut kata raja semua dalam Taning ni ada 42 raja. Bermaknanya 42 kota. Orang panggil raja daerah ataupun raja kecil. Dalam kalangan 42 raja ni dia ada raja besar seorang untuk ngetah semua ni. Orang panggil raja agung. Raja agung ni duduk di Gresik tu lah. Raja agung. Raja Gresik saja yang boleh gelaran depan dia ni sultan. Habis raja lain tak ada sultan. Raja Gresik dan raja agung. Lepas tu kawasan yang luas ni tak nak ngetah raja Gresik seorang dah. Zaman dulu yang berjalan kaki nak gajah, naik kuda, kereta lembu, dengan perahu, dengan kapal laut ni yo. Maka dia guna raja daerah. Raja daerah tu banyaklah 42. 42 tu di Terengganu ni kalau nisbah kepada Terengganu ni tak ada raja. Ada uar ada uar zaman Kerajaan Estani dulu tak ada raja. Sebab raja yang paling dekat sininya orang panggil Raja Kendang Kerbau. Nanti nak sebut. Raja Kendang Kerbau duduk di apa? Kok Kuang. Deh. Kok Kuang panggil dah. Situ ada raja. Situ ni ada raja ni dari 3 muka tulis hari kita situ. Nanti nak baca lagi lah. Tapi baca kitab ni puas sikit. Tapi tak apa nak hurai sedap. Lepas tu seorang lelaki yang duduk di Terengganu ni orang panggil Raja Lela. Raja Lela ni peranak ke Minangkabau. Tu pak dia orang Minangkabau. Mak dia orang sini. Habis tu orang panggil peranak ke Minangkabau. Kenal Minangkabau. Orang Melayu Minangkabau di Pulau Sumatera, Indonesia. Hak duduk di Terengganu. Maka raja ni tidak diakid jadi raja dalam 42. Sebab dia raja pindah. Mari pada Minangkabau, mari duduk di Terengganu. Cari bekas tak temu tu. Kendang Kerbau kau dah duduk di wak tu. Wak mahi berapa tu? Dah. Kalau kecil banyak weh tocah. Wak kok apa tu nak sayur kok kotor. Tu. Ni cerita belakang-belakang dah lah ketika orang sia mari naik kok undur tu lain dah dah. Lepas tu ada pula sini yang paling hebat sekali lah kita ajarah sebutnya iaitu bendahara. Bendahara. Orang bawah pada raja dan iaitu sultan di Gresik, dia ada pula 6 orang. Menteri. Dia ada bendahara, Syah Bandar, Temenggung, Laksmana, Menteri Agama dan juga Pertahanan Negeri, Datuk Pertahanan Negeri. Semua ni. Hak paling debel sikitnya 2 orang iaitu Laksmana dengan bendahara. Laksmana ni orang duk jaga askar laut. Duk buah tu Laksmana. Ada wak weh, apa dulu lah metak panggil metak.
Bendahara ni kalau banding dengan lo ni enggak supaya ngatam ayo. Urusan negeri semua di bawah dia. Raja ni jadi pemangku, jadi agung lah. Jadi dalam masa tani berdaulah dulu, semua bendahara tu ada 13 orang. Lepas sore dah. Lepas sore. Jadi orang terkenal ni zaman dulu ni, jadi bendahara kerajaan tani tu 2 orang. 2 orang terkenal ni biasa jadi bendahara. 2 semang. Rung mana atik iaitu apabila habis bendahara Angkerah. Bendahara pertama tu nama Bendahara Raja Jalal. Bendahara Raja Jalal ni duduk di Sa Teluk Leweng. Ni orang hak mula-mula. Yang kedua baru mari di Bendahara Kayu Kelak. Nama dia Bendahara Kayu Kelak. Lepas tu Bendahara Angkerah. Bendahara Angkerah. Lepas Angkerah ni anak daripada Sultan Mataram orang Jawa. Lepas Angkerah itulah orang panggil Bendahara Ayah Datuk Ternam. Ayah Tok Kening. Bukan Tok Kening. Ayah dia. Ayah Tok Kening. Lepas Ayah Tok Kening, Datuk Saga. Saga Batah Kubu. Lepas Datuk Saga barulah Datuk Kening. Dulu boleh kecil, lepas tu boleh ke orang Saga, lepas tu klik mai kepada Tok Kening. Zaman Tok Kening itulah berlaku peristiwa besar. Apa dia? Peristiwanya Gajah Kuning di Gresik tu kena likung, kena kepung, iaitu pada masa berontak ke Gajah Kali. Tak apa dengar dulu deh. Gajah Kali dengan Gajah Tok Meh mari di Jingu, Bukit Budo, mari serai Gresik. Sebab dia nak rapah kuasa daripada Gajah Kuning tu sama Melayu belaka tu kita tak sia zaman ni. Saya nak sia suku. Masa ni. Maka Gajah Kuning tu lari mari di Kening. Siapa bawa lari? Datuk Wang Ketakeh. Datuk Wang Ketakeh ni Datuk ataupun orang panggil Kasongkan Klang, Menteri Agama, Menteri Keawengi lah. Orang panggil Datuk Wang Ketakeh bawa lari mari rumah Datuk Kening. Datuk Kening itulah hero Gajah Kuning duduk di Kening. Tu. Jadi puak-puak hok mari kali Gajah Kuning tu lari mari di Kening. Boleh jadi mari duduk di kapal raja tu lah. So, lepas tu Datuk Kening ni cakang semua dah. Orang rata faham waktu tu, kau kebuk. Nak berontak. Jadi Datuk Kening perak bisikoh tu. Lepas tu cerita yang perak lagu mana Datuk Kening nanti nak cerita lagi. Yang peraknya kalau kita besok belajar jarah Islam Jami Muawiyah pergi dengan Hasan Hussein pada masa tu, lagu tu jugalah zaman Tok Kening. Sebab pada masa tu orang takut belakang Tok Kening. Tanding luah ni ambil jok di sepadan tanding luah ni sebelah ternaik bersempadan dengan Sungai Merah, sebelah terjatuh bersempadan dengan Bukit Pisau, bahagian hulu hingga ke Batu Belah Lenggong. Tu kawasan tani. Orang takut belakang Tok Kening kau tu. Tunggu yang hati so, tak apalah. Sebab apa? Sebab Tok Kening ni jadi bendahara, dia baikkan. Dia kasar. Kasar tahu mana? Lepas pada berontak Gajah Kuning mari minta tolong dia, lepas tu dia tok Gajah Kuning duduk sini. Gajah Kuning pernah duduk di Kening. Kali ngah harta benda dia, kali ngah pokok gunik-gunik biduanda, turut mari duduk di Kening. Lepas tu Tok Kening tu nama orang bendahara jogi perak semua hak apa ni nak berontak tu bunuh habis. Tok Kening kata 7 lapis pok ni kena bunuh habis. Siapa ngak anak dalam perut pun dia belah pun dia bunuh juga. Ni dalam kitab lah ni doyak zaman dulu dah deh. Tutup Kening. Tinggal ada sore saja cucu Gajah Kali tu Raja Bakam ne badai minta Tok Kening tak sabunuh ku minta sore ambil bawa lari hidup di Jerit. Cerita dia dah. Nanti kita cerita satu tu dah. Maka Kening ni
Lepas pada tu Tok Tene ambil gajah kuning. Lepas tu dia ada cerita dia. Cerita dia kata dia mari kira dengan gajah kuning ni bawah pohon gerah. Habis saya di kaki bukit di Tene. Habis saya duk tanya tu orang sini kata pohon gerah demi dulu. Lepas tu dengar ke dak. Tapi yang memang tu kang dulu. Tu mana kita ni? Dah. Pohon gerah. Lepas tu pisah situ. Gajah kuning kecil hati. Dengan kerana dia duk pahal kata Tok Tene lagi hantar dia selamat sampai Kelantan. Tiba-tiba Tok Tene suruh orang lain buat pergi. Suruh orang lain buat pergi. Maka buat pergi siapa di Tegadah. Gajah legah ambil pula buat pergi kalau legah dibunuh. Cuk kat tu. Aja Tok Tene tak pergi hantar siapa tu. Ni dia kecil hati. Buat kecil hati itulah dia kata apa-apa sekarang lah kepada orang Tene tu. Tutup kena tu dah. Tu habis cerita tu. Apabila habis masa tu kena, maka fok-fok keturunan tu kena tak jadi dah. Dah, tak jadi bendahara dah lah. Sebab lepas pada tu kena tu jadi sta-sta yo. Gomo sama menteri dah lah lepas pada tu. Habis tu kena mati, fok-fok menteri 5 orang pada masa tu gomo sama Melayu. Mati bawah sama Melayu dah. Datuk Bengsio, Datuk Tua, Datuk Sai. Deh. Sai nama dia sebenarnya. Dan juga Datuk Kalepau, Datuk Puju, gomo sama dia, itu nanti berlaku. Habis. Berlepas pada itu pula 40 tahun, baru bakok masyarakat tani pun tak tahu. Itu pengalaman besar lah. Bagi-bagi kok kita. Lepas pada tu pula apabila semua tani ni jatuh di bawah takluk bakok, takluk bakok sia ni. Lepas pada tu pula bakok pun nak cakkan semula tani luah entah lagu mana lah nak mengetok, baru belah jadi 7 negeri dah. Jadi Noci, Taning, Jambu, Lubeh, Jalo, Gemel, Legek. Tapi sebenarnya pada masa tu orang yang boleh jadi gajah besar pada masa tu ya 10. Bakok sengaja awak nak 7 tinggal 3. 3 tu iaitu gajah Tok Deng di Sungai Padi, gajah Kelabah dan juga gajah Kendang Kerbau Kening. Ya hak tulah. Gano tak awak naik orang sini jadi gajah yang itu sebab ada dalam surat hak sia saya juga. Kata tak boleh naik demo ni. Sebab payah nak urus kok keras pala. Payah nak ngetok kok keras pala ni kok kenai payah kali. Kok kenai kok kelapa kok Tok Deng. Kalau kek boleh naik di gajah, nak ngetok tak lama saya kata ni belawai pula dah kawak nak perah. Kok keras pala okey. Tahulah lawan nilai. Itu ni ngaji tasawuf lakon ni. Moyok lakon lah tak gomo lah semua. Dulu ni orang takut lah kau tunai keras pala. Yo yak kami dulu ni dah. Kami dulu ni namun apa. Mau tu nak ke mana bakor tu dah ada. Yo ngaji banyak tu yo kok lembut lah. Maka kita mai kenal dulu Gajah Lelo. Gajah Lelo ni siapa hendak dikenal ni dah. Yo bukan sekadar kata Gajah Lelo. Sebenarnya siapa saja kerabat mana, anak gajah mana hok tak boleh duduk tempat dia beragai sama-sama pok dia, pada masa tu bakat lari mari duduk terkenal. Si zaman dulu tempat beripung pok tu, pokok apa raja. Kalau saya tulis bahasa Sia ni panggil Chumnum Pendin Chaufa, dia panggil. Chaufa ni mana tu pok korobat. Orang hok mari duduk sini adalah pok korobat belaka. Pok lari le kota. Lari sama Melayu lah awal tu. Ku tak pelabur raja ni sama Melayu. Pas nak pergi mana kita nak pergi jauh apa pun. Gitu kenai. Kenai lah kok. Bodoh kenai tu sama. Jadi kata kenai tempat hipung fok koroba. Patu fok hipung tu kena behel. Fok hak mari ngaku kata amokku, mau tuwe, mau ni, mau cek kata ada juga fok ada. Dia bakar raja api mari pat. Ada kita orang biasa je nama makin nama dolah gitu je. Tapi ada nama tuwe ku depan tapi belindung. Nak raruh dulu. Takut bahaya. Dia beramak. Lagu tu ada. Tapi umumnya duduk situlah. Maka kita mula-mula tengok dulu.
Dah, kita tertib sikit. Dah. Ada dalam kitab Hikayat Patani muka 75. Ya sebut lagu mana saya nak baca dah. Bismillahirrahmanirrahim. Hatta antara berapa bulan maka peracau pun berbicara hendak menyuruh mengantarkan bonda yang dipertuan itu. Maka seorang pun tiada bercakap. Peracau di sini nasbah kepada Raja Kuning. Zaman dulu dia panggil peracau. Peracau tu lah. Orang nak panggil suka siye. Semua nama-nama sakut dengan raja ni bukan bahasa siye. Orang panggil bahasa Sanskrit. Sanskerta. Bahasa India zaman dulu. Siye panggil peracau. Dia peracau siye. Kita peracau. Supaya kita panggil wak tu lah. Wak ni baru. Kita panggil ketik, orang Kelantan panggil ketik, kita panggil kedi. Asal Rusia panggil kutik. Wak ni bahasa Sia sebenarnya. India kudi. Kudi-kudi tu cak. Lagu tu lah India. Maka hak ni sebut kata pada masa ni lepas pada yang di Pertuan Muda Johor lari klik ke Johor, tok lelaki Raja Kuning. Cerita panjang Raja Kuning, tak apa kita nak mula sini. Dia lari ke mana? Lari mai ke pasir, mari mai ke Tabeh, lari mai ke Kenyang. Sini ni jalan besar, highway. Jalan darat, semua kena lalu kat ni. Nak pergi ke Legeh, nak pergi ke Kelantan, jalan darat. Saya nak sebut jalan kalau mari di Taning deh. Tempat-tempat yang kena berhenti nak pergi Taning, dia kena pergi di pasir. Bagi di pasir. Lepas tu betul mari ke dua, pergi ke Tabeh. Tabeh tu mai kat ni. Kaki bukit. Lalu ke Terneh, pergi sampai kocok bor tu, lekok pergi ke Cekik ke Kelabor. Betul untuk bala, lakor sungai, di pelago di bukit Wat Cengkau tu niti ke bukit jam apa ni? Ko Belukas sama pergi ke niti risuk sampai di Bangku Renak. Bukit Udo, je pergi ke tepi bukit. Tu jalan sah. Sini kena lalu cerak dengan kerana tempat dia nya di Tabeh. Tabeh tu tempat lapor. Dero kerajaan tu duduk situ. Di Bukit Tabeh. Kalau tak biasa gigi lah saya gidak. Mampu besar-besar, baku buat supaya dengan kesik tu. Ada cukup situ. Ada bolako. Di Bukit Tabeh tu. Saya gidak cukup kena nak tengok pada Bukit Tabeh ada tempat pojok dero, batu besar, tempat pojok dero tani ke ada. Dero tu tapi dero tu tak ada duduk di Masjid di Mempawah. Kalimantan. Dia membuat lagi. Indonesia. Ulama belum membuat lagi. Dah. Ni jalan sini. Maka Kohning ni dengan kerana kena apa ni berbicara hendak nak tatuk tua dia. Klik ke Johor. Sebab apa kau tu tani dengan Johor ni duk beragam. Tak baik lah tua tu. Balah kicoh tok laki suami isteri tu Raja Kuning dengan Raja Johor. Sebab Raja Johor tu gila kok seorang penari nama Dan Sirat tu. Adalah cerita dia tu dah. Maka dia nak tamak dia tu seorang pun tiada bercakap. Bahawa Raja tanya tu siapa nak pergi tak. Tok tua pun ni klik ke Johor. Kau tu tani dengan Johor ni tak pelago. Orang Melayu tu dah. Semua orang menteri senyap pergi hadap dia lagi. Takut. Tak wani pergi lah ke Johor. Pergi ke Johor. Serai dengan Johor. Dah. Arakian. Maka peracau pun menitahkan memanggil Raja Lela di kandang kerbau. Maka Raja Kuning ni panggil Raja Lela mari. Dah. Adapun Raja Lela itu peranakan Minangkabau. Ni dan segala anak cucunya pun banyak orang yang baik-baik. Orang baik-baik ni bukan orang juru. Orang baik-baik ni mana tu orang tubuh molek, pandai, ala-ala apa ni teh diri tu orang baik-baik. Dulu tu panggil orang baik-baik lagu tu. Ni duduk di kandang kerbau. Setelah Raja Lela datang, maka titah peracau. Saya nak lakon-lakon lah kalau baca pandai juga. Boya siapa lagi? Raja Kuning kata. Ni kita ajar orang dulu tulis apa dengan Raja kata apa tu. Kata-kata kita panggil Raja Lela ini
kita hendak suruh pergi mengantarkan bonda anak raja itu ke Johor. Ambo panggil Raja Lela mari ni, nak suruh Raja Lela ni gahta mok ambo ni mok bonda ni klik ke Johor. Tu kata dia. Maka sembah Raja Lela jawab ke mana? Patik ini hamba yang hina ke bawah duli yang maha mulia. Mana titah patik junjung? Ya tak ambo ni ambo. Deh, ikut suruh lah nak kata apa lah ambo ni orang hina. Ya kena jawab gitu belakang dengan raja. Ya nak kira. Gano saya sebut hak Raja Lela di kandang kerbau. Sebab Raja Lela di kandang kerbau, anak cucu dia tu mari duk kena. Kenapa? Sebab kandang kerbau tu habis tu. Tak ada orang Melayu di kandang kerbau. Dia undur mari di sini belakang. Mari duk ikut kena ni. Sebab dia boleh ke sini kau ni. Dah. Arakian, maka Praca pun memberi titah kepada Laksmana suruh beri perahu akan Raja Lela 5 buah dengan orangnya sekali. Tak nurai dah. Dan perahu mana yang berkenan kepada Raja Lela, hatta maka Raja Lela pun bermohon mudik bersimpan. Jadi boy nak klik tu raja wi perahu imauti dia. Di Johor tu. Dah. Negah tak tua dia. Maka Raja Lela pun memilih segala anak cucunya 40 orang yang baik-baik. Kelik mari di kedang kerbau ni, di Tekenen ni, Raja Lela pun pilih keluarga anak cucu dia di Tekenen ni 40 orang yang baik-baik. Baik-baik tu mana hok panah? Panah mai? Panah teh diri lah, nak pergi ke Johor ni siang ni. Dah. Sebab demo tu beragam dengan kita, dia kata. Setelah lengkap, cukup benar dah. Maka Raja Lela pun hilir menghadap Praca. Bodoh pergi tu kena jumpa raja dulu. Amo nak pergi dah weh. Raja pun pergi. Kena jumpa raja dulu nak pergi. Klik sipai rumah tu, dia pilih ni 40 orang. Lagi nak cerita di Pok ni. Pok ni terkenal ni ada bakor kali dengan Johor, ada bakor sekali dengan Minangkabau, kali Pok je Tubai. Lepas tu bakor sekali dengan Pok Terengganu. Dah. Nak cerita. Sebab sini ni ada orang Terengganu tak kayu mari sini. Kami dulu buat surau. Surau mana Allah alam tak tahu. Kita tak ada surau tu. Buat masjid. Ambil kayu di Terengganu. Hatam lagi. Sedengar dah cerita dua sebut. Tu dia. Dah. Setelah datanglah kepada hari yang baik. Mari hari Molek dah. Dan saat yang sempurna. Maka Raja Lela pun bermohonlah kepada Praca. Maka Raja Lela pun dikurniai persalin. Ni bukan sama lah. Hak ning lah dijadikan nama kampungku. Sebab apa? 40 orang Raja Lela kedang kerbau pilih ambil tu. Raja wi tamneng belaka. Belum nak pergi lagi. Pasal saya panggil uyut. Lepas tu wi apa? Dikurniai persalin. Dah tu wi detail halu. Tak nak gigi sebab rela dah wani gigi mati hidup dah ni. Gano raja kuning panggil Raja Lela di sini gigi sebab ke sini ni. Apa dah tak nak pergi ada apa mesti. Macam tu. Dia back tu dah sana. Payah pusing-pusing dah tak mau kita sini pak kita. Lagu tu dia back tu dah perangai dia. Raja wani panggil Raja Lela sini ni. Boleh tenang. Payah pasal kita diri. Bofai. Tu dia. Boleh dia apa salin. Pok ning dah berklik mari do Johor tu. Mari duk tempat situ orang panggil duk kampung ku. Sebab dia boleh tameng ku, dia bukan raja sah. Sebab dia raja separuh jawatan ni. Maka sebab raja tak kes tahu ni kan. Dia baik tu belaka, dia 40 orang kata tak. Adalah acara dia tu wibite. Ni jadi ku. Ku lantik bukan ku berdarah dia panggil. Ku lantik. Raja dilantik. Bukan raja ditunik. Tapi lepas pada anak dia tu turun dah lah. Mula kat dia tu adalah raja dilantik. Lepas pada dia tu raja berdarah lah. Keturunan lah saka lah. Tapi keramat tu tak sama. Sebab kita tengok pula lah kalau dia ku saja ke. Tak cerak kata dia boleh tengku selalu ke boleh ku saja. Dia tak sama tu. Sebab paling tinggi tengku. Tuanku ni wan cik. Dia dapat.
Tak sama. Ku ni atas sikit pada ni. Dah. Aku ni yang keempat mereka. Kalau payung mah tu, orang tuai lalu ku nak dulu. Kena tuai lalu dulu. Tuai tinggi sikit. Tengku, tuaiku, tuai. Baru ku, baru ni, baru we, baru cek. Orang yang dulu lagu tu kan. Mari pak akan ngerti, dia mau tuai. Dia belagak payung gajah lagi dapat kita nak dulu. Tapi kalau kita ku dengan ni nak dulu. Ku dulu. Pas nak tahu mana, orang sama gajah dia tahu. Kalau kita jamai dia tahu mana, mau ku kan ni ke we. Ada tengok kau berage tu. Kau keboh tu duk jadi piak atau kuning semana. Kalau we tu we tu we apa ni. Kalau we ni we ni. Tahu mudah-mudah. Deh. Aku pak nak roe lah. Tu lah we cek we. Apa nak jadi hajik. We behar tu mudah we kena. Ke kace ke beseng lo betung ke. Deh. Beseng mana? Kalau saya kena berteri ke, kena bersilap. Kami dulu je gajah, dah melo ni yo lain dah deh. Nak yak cerita. Nak pergi Raja Lela nak pergi dah. Setelah sudah Raja Lela memakai persalin lalu naik ke Balai Rong menjunjung duli Prakacau. Salin siap dah jumpa dengan Raja Kuning, maka titah Prakacau. Raja Kuning katakan ke dia, kita serahkanlah Raja Lela kepada Allah Ta'ala. Tengok gajah tu. Sebab habis wah dah tu. Kata ke mana tak boleh dah. Raja Lela sini nak pergi. Raja Kuning kata, kita serahkanlah Raja Lela kepada Allah Ta'ala. Aku serah mu pada Tuhan lah. Mati hidup tahmu dah lah. Aku serah Tuhan kamu ni. Tengok tu. Gajah ni sebut nama Tuhan. Deh. Maka segala yang mengadap semuanya itu pun mengatakan daulat tuanku. 40 lagi maka kata daulat tuanku. Sudah. Tidak. Maka sembah Raja Lela. Raja Lela kata lagi dah. Dengar dia kata Raja Lela katakan. Dahulu Allah, kemudian Nabinya. Dengan daulat duli yang maha mulia, dapat patik kembali menghadap ke bawah. Duli tuanku dengan sempurnanya. Dia jawab kepada Raja. Raja Kuning kata, aku serahmu kepada Tuhan, kepada Allah Ta'ala. Raja Lela jawab kepada Raja kata, dahulu Allah, kemudian Nabinya. Dengan daulat duli yang maha mulia, dapatlah patik kembali menghadap ke bawah duli tuanku dengan sempurna. Soalan hati kelima supah tu. Supah. Ini supah dengan kamu Tuhan. Mana ini bermaknanya datuk-datuk hodok di tengah ni orang mengaji. Orang mengaji. Nah tu ngaji agama kok ni mudah tu orang mengaji dulu ngaji ni mana tu ngaji Quran lah, ngaji agama. Mudah tu orang kok ni ada asah banyak tu. Heran tu. Cuba bila pondok sikit zaman dulu kok ni dah putih. Pondok-pondok apa hak mati dah pun. Sebab kok ni tempat orang beragama dah. Main ni cara main ni mai lah dulu bakar tu. Deh, tapi hak agama tu yo do sini banyak. Tak jahil sangat. Deh. Boleh jawab lagu tu makna tu orang mengaji Raja Lela tu. Deh. Maka titah Prakacau. Ada berapa Raja Lela membawa anak cucu yang bersama-sama? Raja tanya, ya mungkin ni bawa anak cucu mungkin berapa orang? Maka sembah Raja Lela 40 sekalian anak cucu yang sama baik, jahat dan patik sini. Sedap anak kecil. Berapa sungguh ni Raja Lela. Dia tahu 40 orang amuk anak cucu baik, jahat sekali dengan patik belaka lah. Mana tu? Mati itu kan ni, mana seto. Mana tu Raja Lela ni puak tinggi. Tajam anak buah sakit. Ni perangai orang kedang kerbau, orang kini kami dulu. Dia puak kita sadah, dia kena buat nanya sore tu, ayo berasa belaka. Gini. Ya puak jangan deh. Kalau zaman dulu kok muimu lah sini tu. Kamu jangan mat bocor ke kini. Sek yuk ting lagi lalu. Basic zaman dulu dah ya deh. Zaman ni mulai dulu. Deh kalau hak molek terpakat. Deh kalau hak tak molek ke lepas tu polis sore tak apa. Kelola tu.
Dah. Ni, dah. Maka ni adalah raja lela apa ni? Dah. Setelah keesokan hari, dah, maka turunlah segala pegawai menteri Johor daripada laki-laki dan perempuan menyambut bonda yang dipertuan. Bos apa di Johor tu, dah, puak Johor ni tu baik belaka, tino jate mari menyambut belaka. Sebab Raja Lela sini ni dia tak tok tua aja pun ni iaitu mok ada Johor, kan. Anak klik Johor dia duk tanding pada hari itu, kan. Anak dia lain klik dulu dah. Raja Lela sini dia tak bakal menyambut belaka. Setelah sampai ke Balairung dan surat itu pun disambutlah orang, dan Imam Salahuddin pun menyampai tampan membuka surat itu lalu dibacanya, dan Raja Lela berdiri di tanah mendengarkan surat itu dibaca orang. Di siapa di Balairung Istana Johor. Lepas tu orang yang paling ambil surat yang Raja Lela bawa daripada utusan Raja Taning tu namanya Imam Salahuddin. Imam Salahuddin. Yang nak kena ambil email mufti Johor mai menyambut baik. Wi bading Raja Lela ni orang berimam. Dia tak ada ambil hulu balai waktu ambil dak. Ambil Imam Salahuddin tu imam besar. Hak Raja Johor. Disambung. Cara duta panggil tu. Protokol duta. Dia kena pandai kantuk tu. Sama kok raja istananya gede. Orang pasien ni mari mu kena pergi. Orang ni mari kena orang pasien ni mari. Ya cara dia dah. Kalau buat tahu dak kok se tu masing muka. Dah kita pergi pak suruh ni nyamuk lo. 2 3 je tak kita lagi. Mula tu. Orang ni pun masa kelek tak leh pula pun. Ada. Dia orang pandai protokol ni pandai duta dia pandai. Tahu dah Johnny lagu mana, kena apa lagu mana tika. Kena habis agak tani dulu ya ada lagu ni dia tinggi. Habis dulu orang siapa saja mari tani, banyak kan lekat untuk. Sebab siapa kamu tu apa tika. Walaupun latar molek dah pun orang dulu ya tika dulu. Yang duduk tak duduk tika. Kalau sekali bini, kami dulu makai. Tu buat teo. Tu cara dia. Tika ni dulu tu penting untuk nyamuk tamu, tani ramah tamu, deh. Maka bos apa dah tu Imam Salahuddin ambil dibaca dah. Setelah sudah dibaca orang, maka Raja Lela pun naiklah ke Balairung. Balairung ni Tongkrak Rung, Pak Raja deh. Menjunjung duli yang dipertuan. Maka sirih pun dibawa oranglah kepada Raja Lela. Ni adat orang tani ambil dulu. Rumah dia pun satu. Bos apa-apa raja pun hala sirih. Dia mau hala lah lekat hala sirih. Lepas tu dia bukan makan. Dia cobek sikit pun mula. Itu ya adat orang ambil dulu. Kita tak bisa tengok dah sebab tak ada raja. Gitu lah Malaysia ada. Dah. Maka Laksmana pun bertanya. Laksmana Johor. Metak Johor tanya Raja Lela. Kata dia berapa hari orang kaya di laut? Dia panggil orang kaya. Raja Lela kena kerbau. Berapa hari orang kaya di laut? Sebab kita tu dia mana rumah? Tu kita nak tanya tu deh. Ni tanya berapa lama tu di laut? Maka kata Raja Lela jawab deh 13 hari di laut. Kita boleh tahu tu orang yang dulu ni tubik tani sampai ke Johor tu 13 hari jalan laut. Jalan laut 13 hari. Sampai ke Johor dah. Maka kata Laksmana kata ana pula, apa khabar Patani? Tanya negeri. Apa khabar we Patani? Maka kata Raja Lela jawab gua ni orang panggil kata-kata boleh perai boleh senjuk dah. Kata sepatah ni boleh buat we agama dah. Sebab dia kau tu Johor dengan Tani tu tak lagu. Dia terik gua tu. Bak mang dia terik. Tapi pas dia tanya apa khabar Patani. Habis dia kena tarik jidik ke mana? Kalau raja orang kok sik kena jawab gua ni, apa khabar Patani. Oh, Tani hebat lo ning. Lain lah. Tengok lah tu.
Nah, tapi Raja Lela nak jawab ke mana deh? Raja Lela jawab atau khabar baik. Khabar baik. Segala orang besar-besar semuanya ada di dalam sihat kesukaan. Semua orang besar-besar duduk dalam sihat kesukaan belaka. Dan segala rakyat pun makmur dengan makanan. Ni cara nak jawab ni. Boleh jawab lagu ni satu. Johor pun kena rasa tu. Sedap. Sedap bukan sedap depan mana tu. Kalau kita nak surai nak apa tak boleh ni. Sebab orang besar-besar duduk dalam kesukaan rakyat. Ni. Segala rakyat pun makmur dengan makanan. Makmur dengan makanan ni. Makan ni tak senil lah tak butuh. Orang tak boleh surai. Cik tu. Kalau rumah padi tak ada beras. Kamu kau tu sedap surai. Suka tu. Ni cara serai rakyat. Lali parik banyak. Heret jabatan rumah puh ni tak nak buat benda. Bok lain tu jadi. Rumah padi tak ada. Situ orang tak ada. Nak tak kebir tak ada. Nak tak kebir kat tangan gua mana perut lapar. Kalau kecik pasal kampung tak nak berjual dia. Dapur tak berasa. Dia kena kira orang dulu anak piling lah apa dulu. Habis benda tak ditinggal ni dulu. Sini benda tak tinggal deh. Ada kerja lain buat benda deh. Ada tinggal tapi buat kerja lah. Oh, lo ni yo banyak deh. Kena bakar rosak baru dah, kena bakar buat benda saja tak padan. Kerja untuk jual pula dah. Deh. Maka apa jawab aku tu dah? Deh. Arakian maka Raja Lela pun bermohon turun ke perahu. Turun duduk dalam perahu dia. Ni Raja Lela. Deh. Panjang. Lepas tu nak ayat kata tak kena baca nak apa ni nak sebut. Maka Raja Lela ni boyo duduk di Johor dah ni. Yo jale ke Johor duk cari sahabat. Cari orang besar. Dia biasanya orang besar. Orang berkahwin ni ke dah. Duk saja tak boleh. Dia duk cari dah. Duk tanya orang lah. Dah. Mencari hamba raja akan sahabatnya. Maka ditunjukkan seorang hamba raja. Encik Bayani namanya. Boleh orang-orang yang saya di Johor nama Encik Bayani. Maka Encik Bayani disambut Raja Lela turun ke perahu. Lepas tu Raja Lela jawab ke mana boleh saya ke Johor dah. Sebenarnya cari orang nak cek kamu. Heran tu. Cek kamu Johor pula. Tadi Johor tu tanya dah nak cek dah. Dia jawab dah. Cek Johor pula katakan dah. Raja Lela kata ke Encik Bayani. Sahaya sambut Encik bermain-main ke perahu ini kerana sahaya ini dagang. Kalau ada sakit, sukar, sahaya seorang pun sahaya tiada kenal tempat sahaya hendak minta tolong. Sebagai pula ini tiada tahu akan tertib Melayu. Jikalau ada khilaf beban, sahaya minta Encik lah mengajari sahaya. Ambo ni orang berdagang. Dia sakit demam lagu mana payahlah ambo ni duduk negeri orang. Dia kata, mintalah wik Encik ni tolong tunjuk ajar ambo ni. Ni bergendah diri kepada daya Encik Bayani lah. Sebab nak ambil kamu. Panas deh. Panas deh. Jikalau maka Encik Bayani pun tertawa seraya katanya, ya suka. Ketawa, suka, senyum gitulah. Payah jawab ke mana? Lain kata pula orang kaya. Lain kah Patani dengan Johor? Ia Patani, ia Johor. Johor Patani. Oh, ya pandai. Jadi boleh gurau sedap dah tu. Duk taruh dengan mulut tu. Boleh mari kok ni pun sedap. Dah. Maka itulah, maka lepas pada tu dah. Apa ni? Encik Bayani ni duk mari semua. Dah. Tu mari semua. Sampailah satu hari Encik Bayani mari jumpa dengan Raja Lela ni. You bukan duk star dah. You duk bulan-bulan duk nak klik pula tu. Jadi kata you kejut. Tengok Encik Bayani duk mandi dengan oleh sungai. Kenapa? Dah. Apa ni? Ya ada dalam kitab muka rujuk berlapis. Dia katanya, Arakian pada suatu hari, Raja Lela mandi kerisnya dipegang dengan tangan kanan. Apabila ia hendak bergosok, maka dialihnya pada tangan kiri. Encik Bayani, Raja Lela tadi orang berimej, orang baik, pergi dengan pokok sedap-sedap dah. Tapi pergi di Johor duk maling le sungai tu, tangan kanan dia pegang keris. Gosok.
Boleh kelak ni tu tukar keris bergelak ni gosok lek ni. Oh begitu lalu. No ya tu orang sini ni dia beringat. Beringat nah lah tu. Saya boleh, kecek boleh, lembut boleh. Tapi alah jatuh tu tangis semua. Siapa ngamani le sungai ni tanya kane dok ni gosok. Lepas tu alih pula gelak kiri gosok. Siapa nak Encik Bayani ni katalah. Kata mana? Maka kata Encik Bayani, orang kaya mandi pun membawa keris. Saya tanya, oh maning pun pakai keris. Itu lagu. Dah. Maka kata Raja Lela jawab gua ni. Tiadakah encik tahu akan saya ini? Loh, cik tak tahu ke ambo ni. Hulu balang Patani di darat juga ada seteru, di air ini tiadakah seteru? Oh, ya jawab. Jatuh hulu balang Patani ni tak darat pun ada seteru. Padahal air ni pun tak ada seteru ke? Tunduk ayat kata pergi le tak darat le air pun dia beringat berlaku Patani. Bagi kau jamel ni bani ngap penting dia. Ano klik mohole lagi nak jam dia kuat betul. Semua ke tak penting tamu tu jam dia hatu make dia orang. Dia mau sakit celoh ya. Terawih dua sekali. Deh. Apa kan mau pang tepat. Kau yang dulu tu ya. Apa pun mani kuat betul, waktu kuat betul orang beringat dah. Kalau tak beringat apa mai sejak tak gitu mes mai kokek. Tak jam bisa tak sejak. Bung. Turun jamel kayak begitu. Ya lagu tu. Anu dah semua. Ya begitu. Ni Raja Lela ni tunjuk lagu tu dah. Dah. Tu nak oyak tu Raja Lela jawab lagu tu. Dah. Maka Encik Bayani pun tertawa mendengar kata Raja Lela itu. Lepas tu Raja Lela pun klik. Dah. Buat klik dah tu. Dia klik naik pada Johor, Raja Johor wikerih dia. Jadi kata tak ada gapo boleh damai lah. Keris ni ada dalam muka 79, keris hak Raja Lela wi kepada Raja Johor wi kepada Raja Lela dan juga 40 orang lagi pun wi sebilah sore. Keris. Lepas tu klik mari di kena ni lah kendang terbang. Cuba cek. Kalau ada keris super siapa ngap 40 tik cerak dah buat kita bakar dulu lah. Bakar mari sini. Klik cek kita kalau duduk tusuk ke rumah tu lah mari musuh le tanah dah tu buat tengok. Tu buat ke pelago dengan hak dah. Supo dah amo ngak demo ni. Kalau supo so tapi kena bila sampai 40 teh. Allah, pak aku hang ke mana toh dah. Cucuku dua dah ketung dulu. So, aku lah dah begitu duduk takut gitu kamu tu ha. So, kuwi kok orang dah tak wani taruh mak kuwi kan. Tuo. Kau tinggal ada 10 tahun. Saya cuba tengok dah. Keris Johor ni. Raja Johor ni. Wi belakang lah. Dia boleh tengok keris Johor. Dia bukan keris burung kakak. Kalau keris burung kakak, keris tani. Keris Johor biasanya keris Johor ni bakar sekali ke Bugis. Orang Bugis. Orang Makassar. Dia kepala bulat. Kepala bulat. Dia tak jadi sepuluh burung tu. Burung keris tani. Tak ini ya. Nanti kita nak tengok. Kalau dia ada waktu baik deh, kita tengok. Dah. Tengok nyak-nyak lah. Tak apa, bukan bagai tanah aja. Kita dah sakor macam ni. Dah. Tu lah cerita Raja Lela. Dah. Jadi Raja Lela ni duduk di kandang kerbau. Lepas tu turun, mari dalam 150 tahun saja, pok bakal Raja Lela tu hundur mari duduk kena habis. Sebab nak duduk tak boleh dah di kandang kerbau. Sebab dia kena pindah mari dengan kerana asimilisasi. Transmigrasi. Transmigrasi ni kerana ketika tani jatuh Rusia dah mari di Gorung. Lepas tu Raja ketiga ni bawa orang bukan Melayu lah mari buka kapal. Jadi berhenti hoyono sekalinya ke kawasan Kokek Narik. Lepas tu bawa Rusia mari duduk, bawa Melayu kena. Lepas tu ada tukar kampung pun tu. Dia boleh buka Obama ni tukar mai ni apa mai tukar tu hak pasien damai tu damai tukar mu tak apalah mung lain ni ada hak punya tak wani nak duk kita wei ko pak rumah ni kena hundur susah apa ni hundur mari jadi toko sini kena ni banyak nah kampung nama kampung tu banyak nah sini lah paling mote pulang te kalau saya tengok mu lah
Mu tu ni besok lah. Deh, tapi kalau nama tepat jadi kampung, sini nak banyak benar. Deh. Deh. Tupuk ni tupuk di kopak kan. Boleh gopak dah si dalam kuing saja. Apa ni kita cek mai tengok dah. Ada ni lagi pecah buku dah. Mari pula kita tengok habis dah Raja Lela. Raja Lela, Raja Kena Kerbau, kita mari tengok Datuk Terneh pula. Datuk Terneh ada dalam kitab muka 82. Kitab Hikayat Patani muka 82 ia cerita Datuk Terneh. Datuk Terneh tu dalam muka 82 tu, dah. Ni, nak baca dah. Ni. Oh, tu sini lagi. Apa 21 ni. Arakian, maka gemparlah di dalam negeri itu mengatakan Raja Kali derhaka. Ni jamin Raja Kuning. Dah, lepas pada Raja Lela klik lagi, duk tak lama Raja Kali duk di Jingon, di Tok Meh, di Bume tu, bawa askar dia, askar negeri Sai buat Ruben. Dulu Ruben tak ada lagi, Raja Sai ni, Sai Buri duk Jingon ni dulu. Hak Ruben hak Sutak. Duk di Teluk Lewe, di ke Jingon, mai ke Ruben. Tertib dia. Dah. Hatta askar ni gepo bila orang takut bi. Sudah masuk ke dalam istana. Hatta maka segala menteri pegawai pun semuanya datang berhimpun menghadap Datuk Bendahara Ternang. Jadi pok-pok menteri duduk di kota. Pok-pok kunik-kunik gajah duduk di kota dikesek bakar lari mari jemur Datuk Terneh lah. Sini. Pas kita tiba gambar Datuk Terneh DP tahu mana tu siapa ngefok oleh kota semua lari mari sini. Sebab Raja Kali gilikong kota kesek nak guling Raja Kuning. Pokok oleh kota ni pun tahu kata Raja Kali mari nak berontak main nak guling Raja Kuning. Pokok oleh kota ni sebut kata ni semua ni segala menteri pegawai pun semuanya datang berhimpun menghadap Datuk Bendahara Ternang. Mari di Terneh ni Terneh lah sebut Terneh lah. Tak sebut Kena Kerbau. Kena Kerbau raja dah. Sini rumah bendahara, rumah Nayuk Raja Menteri tu sini. Nayuk. Bukan Melayu. Nayuk baik lah. Bakat mari mau Datuk Terneh. Mari apa? Hendak mendengar bicara Datuk Ternang itu. Untuk nak dengar kata Datuk Terneh nak kata kano. Dengar peristiwa berlaku di Kesek. Orang kedai boleh. Sampai tunggu tu. Kok Kesek mari jemur sini. Arakian. Maka Datuk Wang Ketakeh. Datuk Wang Ketakeh. Datuk Wang ni Datuk orang bergerui. Dia kata dia kata Tok Terneh, dia Datuk juga lari main sini lah. Lari ramai sini sampai Datuk banyak sini. Datuk hok lari kalau klik mau pula apa kalau tinggal anak tuju di sini, Datuk banyak buat itu, dia berlaku dia ditok panggil. Tok dia betok Datuk. Dia kata apa bicara kerana Raja Kali itu sudah masuk ke dalam istana. Melainkan baik kita berdatang sembah kepada peracau itu dahulu. Sukakah atau tiada sukakah peracau akan Raja Kali duduk di dalam istana itu dan menyembahkan peracau itu pun dengan muslihat juga. Jangan didengar oleh Raja Kali. Datuk Wang kata, lagu mana weh? Tok Terneh. Ayok dia besar kali. Kalau kita ni pergi dengan cara sembunyi pergi jumpa Raja Kuning untuk menikung dalam kota ni. Kata nak ke mana Raja Kali. Kena tanya raja. Maka kata Datuk Ternang, jawab guana. Benarlah seperti bicara Raja Wang itu. Molek lagu tu. Datuk Terneh, semuanya akan dengar Datuk Terneh. Kata ke mana. Dia Datuk Terneh kata, "Kif serai belaka." Dia Terneh kata, "Hundo." Habis Datuk Wang tak ada dengar dia dengar apa isu pergi dulu kepada Datuk Wang ni orang takeh. So mai ke Datuk Terneh kata lagu mana kalau kita buat gini. Datuk Terneh kata tak apa. Maka dipersembahkannya lah seperti demikian itu. Maka titah peracau, siapa ada jumpa Raja Kuning, dia ni kata, jikalau ada kasihan belas segala menteri pegawai akan kita, tolonglah lepaskan beta dari dalam istana ini. Jika apa-apa pun yang Raja Kali itu masakan tiada, boleh bendahara bicarakan dengan segala menteri pegawai sekalian
lamun juga kita sudah lepas. Kita tak kerti kau ni lamun makna apa. Bahasa kita ni dulu. Dah, Gajah Kuning kata kalulah Pok Demo ni bahasa kasih saya kepada Allah, sia belah pada Allah ni gajah kecek lagu tu. Sia Allah kepada beta ni gajah lah. Duk le istana ni. Pok Demo nak buat lagu mana gajah kali pun kira lah. Waktu baik Allah gitu dulu. Waktu baik ya dulu. Pas nak buat lagu mana gajah kali buatlah. Kalau Pok Muni wasa sia belah kat Allah ni. Gajah Kuning kata. Dah. Maka jikalau demikian baiklah kita cari bius beri dimakannya oleh Raja Kali. Jadi itu peng fok sini nak bunuh takut jadi berdarah. Raja Kali duk likau. Fok sini ni teh biu. Teh biu. Teh biu ni teh ubat selok. Ubat hidup. Sebab nak pergi takut bunuh kotor. Sebab Gajah Kali ni dia tak makan nasi, dia makan hidang Gajah Kuning, dia beringat. Gajah Kuning makan siap-siap depan dia, apa dia makan tu dia takut ibu kacau. Kami dulu. Maka dia ni buah biuh. Buah biuh ni kalau orang hok duduk depan, tak cek duduk depan, dia kena cumik hak gajah dulu tu. Kalau dia kacau ni mati dulu. Jadi buah biuh ni dia tak rasa ada kacau. Sebab dia ubat menyerah, panggil makan bius. Ubat lali. Jadi pandai dia buat sini dah. Berhenti sungguh dah buat senai ni dah. Boh biuh panggil. Boh biuh itulah wak wi Gajah Kali. Sudah makan. Dah tak lama, boh. Tak ada mati, nyuruh. Lali. Keboh. Dah. Tu dah. Maka setelah sudah peracau santap. Santap ni makan. Maka Gajah Kali pun makanlah seperti adat sehari-hari itu. Maka Gajah Kali pun kena bius lalu tidur tiada khabarkan dirinya. Menyerah sungguh lah. Kena makan bius. Gajah Kuning pun menyerah. Tapi menyerah je tak apa. Dia musung lagi kena. Kaya tak ada? Ya sebab gajah kena lontung lah. Kutai ubatmu. Tak apa. Ya tu pun makan ubat. Tapi bermula dah ke tak apa. Selamat. Tapi waktu dah, tel berkah kita dah. Tujuan nak Gajah Kali tu. Dah. Maka menyerah dua-dua dah tu. Arakian. Maka peracau pun, tengok ni. Ni jelas ni lah kitab ni. Arakian, maka peracau pun dilarikan oranglah ke rumah Datuk Ternam. Jelas lagi. Jelas 100% dah lah. Dia mahu ambil Gajah Kuning, buat lari, mari duduk di rumah Datuk Ternam. Rumah Datuk Ternam duduk mana? Mana tahu di Ternam, saya tak temu. Duduk perhati tengok juga bekas rumah sama dulu kok mana rumah Datuk. Rumah Datuk ni dia kena naik rumah tu dia kena naik tangga jadi sen. Jadi rumah dulu rumah dia ada kat situ. Okat jadi rumah Datuk tu ada. Dah tu. Sekarang apa panggil bukan rapi bukan sekarang ni. Naik rumah dia bukan latas kamu selalu kan. Naik tangga. Dia naik pak ni. Ni pak segi, tu naik se lagi. Ni sekat-sekat ni Rumah macam tu? Rumah Datuk. Ya ada rumah dulu berabung macam mana. Sini lagu mana. Set dia motor puluh-puluh rumah kau ni. Datuk banyak. Saya Datuk sini, Datuk lain bodoh sini. Dah nak bila tagih hujung-hujung tagih dah Datuk po dari sini dah. Set bodoh ni mau pergi bopak apa ni. Kepo dia Datuk. Dah. Tu. Tu awak layu Datuk sini. Setelah peracau sudah lepas, maka Raja Kali pun ditangkap orang lah. Orang pun igat Raja Kali. Sama-sama menyerah tu dah. Tapi menyerah Raja Kuning dia musung buat mari duduk di rumah tu kena. Itulah kok apa raja tu. Pak Raja tak main sore, kena bakap dia mari. Karena yakin kata mari kena satu dari kitab Toseh Dang itu dah jelas dah kata mari kena. Yang kedua pula, dia ada harta benda yang wali itu yang usuk pak-pak. Harta Raja Kuning. Banyak orang lain ni tak apa dah, kata apa lah, ambil temu dua tepat. Harga tu sekecil banyak. Nak ngomong banyak benar.
Sini udah tak ingat apa kali. Kalau kita kacer cari cok dari pura so. Ada deh. Deh. Nah, tak ada. Habis licin tu. Saya kalau baru ne habis tu. Deh. Hah. Tu, batu Raja Kali kena buat aku mana? Raja Kali pun ditangkap orang lah, dibunuh di hadapan pintu gerbang itu. Maka bunuh di pintu gerbang Raja Kali. Itu gerbang di Taning tu lah. Maka pada tempat dibunuh Raja Kali itu, boyak tempat di mana. Deh. Maka pada tempat dibunuh Raja Kali itulah mulanya sekonyong-konyong tumbuh bayam berduri. Sebab itulah bayam berduri itu dipanggil orang Raja Kali. Nah, ada bayam Raja Kali. Habis dia panggil bayam Raja Kali, hang bayam berduri. Bayam berduri. Maka yang Tok Me itu sebab tiada dibunuh, takut hendakkan menitikkan darah anak cucu Rasulullah. Ya ada sore lagi hukum Raja Kali nama Tok Me. Tok Me itu ya bakosai. Ya berotok juga bakosai. Orang bakosai ni tak boleh bunuh. Tak boleh bunuh pacah, culo, pujuk tak boleh. Sebab dia takut darah titik tak tanah. Orang dulu takut bakor Rasulullah, bakosai. Pada moment ni kalau dia kena hukum, kena buat ke mana? Dia kena buang ke laut. Tak boleh ada laut. Dia tak mau pergi berdarah. Kena gelai air, selai air. Dulu yang dulu macam tu deh. Tu boleh dengar apa yang dulu tu. Sebab itulah maka dilabuhkan orang ke laut hujung tanjung. Tu hujung tanjung. Di hujung tanjung tu lepas gila laut. Hidup mati serah. Sebab tak mau pergi berdarah. Dia anak cucu Rasulullah. Keturunan lah bola apa dah dulu deh. Hubung lagi tok kena buat gapo dia deh. Dan 3 hari 3 malam lamanya Datuk Ternam membunuh anak cucu Raja Kali dengan segala orang yang menyertai dia itu. 3 hari tok kena gitu bunuh kok anak cucu Raja Kali. Bunuh apa? 3 hari. Itu memang tok kasar. Yang hukum kami dulu lagu tu. Dia tak bunuh. Kau sudah tengok syariat asli lagi deh. Sebab kalau tak bunuh habis tu, dia anak dia besar dia balah. Kebiasaan dia petani. Dia balah. Dia pok mati dia mati. Siapa dia aku celah tu, bunuh. Dia main ke tu, kamu adik-adik kamu bakar ke tu. Tak akan habis. Habis kami dulu ni bakar. Ada apa orang? Apa? Dia tak ada orang nak balas kelik dah lah. Yang main dulu. Patut kena dia bakar aku tu. Tak tinggal bakar. Dia tak tinggal bakar. Tok kena ni aku bunuh bab. Macam tu. Tu kok Islam tu lain lah jangan ni deh. Tapi yang main dulu ni dia jaga sama material lagu tu deh. Daripada laki-laki dan perempuan, kecil besar semuanya habis dibunuhnya. Takutnya. Ini dah orang takut tu kena tu, dia nak tunjuk. Kata lepas badan ni, orang tak berani berontak. Habis berontak, suka ni sungguh. Lepas badan ni, tak ada sekibuk orang ngetik. Pokok tengok nak berontak kajak tak ada rasa. Orang nak guli pemimpin tak wani. Sebab, ni tu kena dulu. Dia nak berontak, dia bukan dia nak dibunuh dengan Zolim, bukan. Tapi dia berontak, dia gakor kajak sampai anak cucu dia bunuh. Apa kita tak berontak tak apa lah. Sebab tu kena dia bunuh habis. Anak di dalam perut pun dibelah, dibuangkan juga. Allah. Anak dalam perut tu belah, bunuh juga. Tu kena tunjuk kan. Dia mau tahu yang itu lalu. Kita tengok jalan Islam lagu tu. Sunni Syiah, Muawiyah dengan Pok Bakar Hasan Husain dulu Deh, kamu bila pak ngomong gali lagi jamin. Tabi'in tu deh. Kali lagi lebih baru. Lagu tu. Deh. Bukan tu nak buat bersupa. Tapi tu kau isyak kata bandingnya. Maka ada seorang cucu Raja Kali. Raja Hujan namanya. Pada masa itu ada kira-kira umurnya 3 tahun. Maka Raja Hujan itu disembunyikan oleh Raja Bakal Bendang Badan. Dibawanya ke dalam hutan kubur. Ditudungnya dengan kawah. Sehari-hari dihantar makanannya
Demikianlah keturunan Raja Hujan itu kepada Raja Kecil itu, keturunan Mari kepada Raja Abu, dan Alung Nam inilah 38. Sore hok selamat anak aja cucu Raja Kali. Namanya Raja Hujan. Dia ambil ubah susu. Raja Bakar benih bade. Raja Bakar benih bade nyalimu tu lah. Ambil buat lari. Raja Hujan. Lepas tu ambil susu dalam hutan kubur. Susuk dalam hutan kubur, ukuk dengan kawah tak. Lepas tu sehari-hari tu Allah nasi. Sampai dengan budak ni besar, maka keturunannya turun mai kepada Raja Kecil. Lepas Raja Kecil, Raja Abu. Lepas Raja Abu, Alung Nam. Cuk, pok bakal Raja Kali ada lagi. Sampai kini pun pok bakal Raja Kali itu. Deh, pok Raja Kali. Deh. Itu hak cerita hak Datuk Geni. Lepas pada tu ada pula sebut hal bendahara di Geni ni dalam muka 90. 10 minit dah nak habis. Cuk kat tu tak ada tu juga tu ni. Deh. Muka 90. Muka 90 kau jelas. Deh saya nak baca sikit visu kat nama Geni tu dah. Tapi kita buka soalan dah lah. Tak ada pergi mana ke Geni. Mula deh. Kita nak pergi sosok pula tu nak. Mudah tu nak habis zaman Raja Melayu tu. Lepas tu Raja zaman Tubuh Bakok pula tu lagu mana pun ni tak ada dah lah deh. Nak bukit kena lagu mana yang tu tak ada dah lah. Deh. Iaitu syahadan tetap kala marhum Tabangan di atas takhta kerajaan itu bendahara kayu kelak memerintahkan negeri. Dan tetap kala bendahara itu hendak derhaka tiada jadi, itu lalu ia mudik kesai tiadalah hilir lagi. Dan mati bendahara itu pun di dalam kerajaan marhum Tamangan juga. Raja Jah, bendahara nama kayu kelak. Dan mangkat marhum Tamangan, marhum tengah kerajaan, bendahara Angkrah jadi bendahara. Dan itulah anak Jawa bangsa Sultan Mataram. So, bakon ni, mencari Angkrah. Angkrah. Dah. Dah. Kepada marhum bongsu dan mati bendahara Angkrah di dalam kerajaan marhum tengah juga, dan ayah Datuk Ternam pula dijadikan bendahara. Ni. Mana tu belum ada Datuk Geni ni, pok dia ni jadi bendahara dah. Habis dia debel tu, paran orang tak ambil Datuk Geni jadi bendahara selalu, kau tu hidup muda lagi. Dia debel dah. Boyo hidup muda lagi, dia tak say. Dia tak mau lagi. Maka orang nak ambil hati dia juga supaya kedebek, ambil pok dia jadi bendahara. Kuat dia pada pok dia tapi dia tak mau. Apa? Dia muda pada mampu, wipok dia nak ambil hati. Sebab apa? Sebab kalau lah dia mau fikir aku ni, kalau tak ambil dia jadi jawatan ke apa dulu, takut satu hari dia akik jadi raja sendiri, jatuh kisah. Bahaya besar. Mata jatuh kisah, raja besar seluruh tan ini mari duduk di Tegeni lah. Tak ada kisah dah lah. Duduk di Tegeni. Sebab dia kedebel. Papua oleh kota ni politik. Politik ngomong bandar, cang puncang ni Tegeni ni kedebel. Politik walau alam tak tahu lagi. Dah. Tu. Maka apabila boleh ke ayah Datuk Ternam pula dijadikan bendahara dan mangkat marhum tengah, marhum Pahang kerajaan, mati bendahara ayah Datuk Ternam itu dalam kerajaan marhum Pahang. Dia jadi ambil zaman Raja Biru sampai Raja Ungu. Barulah Datuk Sago pula dijadikan bendahara. Dan mangkat marhum Pahang, marhum besar kerajaan, dan mati Datuk Sago itu dalam kerajaan marhum besar, dan Datuk Ternam pula dijadikan bendahara. Ini baru sampai ke Datuk Ternam. Hero masa depan cukup yang orang ayong tak baca. Tak apalah tu dengan cepat dia baca tu siapa lepas nayuk dia ni dia pun bila belum nayuk dia yinglak dia fisik pun dia gitulah hidup bila tu. Ni nak buktikan bahawa dan orang di Tegeni ni kau sebut nama Ternam juga tu dua orang biasa jadi bendahara. Tapi bakal dulu. Pok dengan anak. Tapi tak ada jadi selalu. Pok jadi dulu, orang lain dulu, orang Sago jadi, lepas tu baru Tok Tegeni. Lepas tu berlepas pada Tok Tegeni tu, hancur tanah. Sebab orang dia besok situ.
Anak Datuk Seni tak ada ke lepas pada tu. Anak Datuk Seni jadi kena. Tak ada dah malam ni. Pak kita nak royak berlaku apa pula dengan Seni lepas pada tu. Deh. Deh, sebab dia kapek ni. Apabila gajah di pusat di tani pun bimbing juga takut kena kopsat, maka dia hantar datu mari duk ngetok. Lepas tu kapek kena. Datu tapeh, datu kelapa. Datu. Pas sini saja ada datu juga. Datu ni bukan gajah. Datu ni adalah gubernur. Orang yang dihantar oleh gajah pusat di Kesek untuk mari ngetok ke kawasan. Itu datu tu. Boleh jadilah kuasa pun. Sebab ada kubur tu datu. Kita tengok dah tadi. Oh batu pun kocah pun. Rokeh demo. Tapi duk toko lagi. Ni toko di Gote. Ni toko di Gote. Batu keliling tu pun banyak. Duk nunggu apa ni? Kapuku tadi dah. Ada kubur datu. Kubur datu. Pas tabah datu. Kelapa tu datu. Mana datu keliling. Nak debel tak leh lah datu ni gubernur. Hok Kesek hitam lagi ngetok. Buat. Pas kena ni tu. Lepas tu. Kena ni. Berlepas badan tu kena mati. Anak dia tak keramat popok. Kita nak faham. Anak dia tak keramat popok. Maka boleh ke orang lain. Orang lain tu gomo sama dia. Tapi kena tak masuk dapur. Ni dia pandang. Datuk Bersia, Datuk Tua, Datuk Tanah Merah, gomo Datuk Kalepau, Datuk Pucuk, gomo sama dia, terkena tak anak Datuk kena tadi, dia tak ada ambil diri masuk duduk puak mana. Dia duduk sekaya. Demo mati lebih tu, lepas dia 40 tahun, tani dia pecah, tani Kesek. Raja mana? Raja akhir kali, raja yang ke-18, Raja Sultan Mak Dua. Raja Dua. Hok akhir kali, buat tani tu, bush. Buah habis dah. Berlaku pula perang banyak kali. Mari pula jamir dari Kadisam. Habislah ni. Kan urai dah. Dah. Habis pula dari Kadisam tu. Dari Kadisam hatta mari. Hatta ke sini atas keluarga. 300 keluarga duduk di muka depan. 300 keluarga duduk di ujung. Iaitu ia buka di kopur dengan ditabah. Hak mula-mula. Di kopur dengan ditabah. Ya. Bawang ni lah tu. Zaman gajah 3 lagi. Lo ni gajah 10 tu dah. Gajah 3. Zaman ni gajah Melayu dah. Tapi gajah Melayu hok duduk bawah bakok lah. Bawah gajah sia. Gajah sia lebel lah. Sebab dia jatuh dah tanah hancur. Tetapi dengan keraming ni luas. Nak beretah susah. Maka bakok belah tanah. Tak boleh kita belah ni. Bagi kek dia beretah. Opak berhua tu. Kacau kaki. Buat ada geruk. Kau tu orang hok burak peta tu baik kata apa negeri ni adalah Raja Segoro. Cina. Bukan Melayu, Cina. Dia boleh ke Cina dah. Dia garis tu baik. Lepas tu suruh naik pai gajah jamu orang tok. Okey. Lepas tu jamu gajah dia sia. Bukan geruk hok jamu learning lah. Gajah orang sia jadi gajah. Lepas dia cabut tok ngapok. Pok ibu ni. Orang sia lah jadi gajah. Pas garis tu baik dah tu gajah jamu dah kata tak boleh. Sebab kau tu 10. Salah satunya dia sebut kena. Iaitu kandang kerbau tak ada atas dia duduk dah. Jadi sini ni boleh naik ada gajah sama besar gajah jamu, sama besar gajah lubang. Gajah duduk sini. Dia tak tahu lah masa tu. Lama mana ni? Jatuh 80 tahun dulu ya. Turun dah ni. Turun mari jamin kita, jamin pok pada toki kita 2 lapis tu ya. Duduk situ ya, 1 lapis dulu. Tadi duk baca lagi kitab ni 400. Maka tiba-tiba apa surat bakok hari tu lantik hanya 7 gajah saja. Gajah noti, gajah tan jabe 3, gajah jamu, gajah lubang, gajah jala, gajah remeh kabu, gajah lekeh penyomat. Gajah terni tak onang. Gajah kelapa dan juga gajah tok enting kenapa? Gajah tak onang 3 ni sebab puak ni, puak keturunan bendahara. Puak gajah bendahara, gajah besar, gajah bekas. Kalau akik puak ni naik susah. Maka wakwi puak ada di terni ni
Mula tak kuahti pakak buat dia bakai lawa. Ambil jap pada masa tu mari sampai dah kantiha. Nah, bukit ni tu. Bukit ni bukit buah, bukit ni niti dia bukit asal bisu sapa bukit kusuk panasa. Kok ia berlaku dah lah. Sebab tu cerita tu lah. Dan mari 151 tayam untuk kita cek kita duk niti pasal tu ni lah. Saya tu lah gomo juga zaman dulu lah. Hati kita dia. Itu dia lah bakat lah. Tu saya tak kena panjang lah sebab kita ni tahu diri. You belakang kata tham. Lepas tu nak ayat kata Kenai ni adalah kampung yang sudah ada pada masa 400 tahun dulu. Mungkin lebih pada tu. Kalau kitab ni mula 400 tahun. Boleh ada belum dia tu sebab ada kampung Teluk Gedi. Dia ada kalimah Teluk Gedi tu. Kalau sebut kata Teluk Gedi, bermaknanya ada zaman belum Islam lagi. Sekali dengan kampung juga Langkah Suka, Tabeh, nak pergi kampung zaman dulu yang masa belum Islam lagi, boleh ada sini ada manusia duduk dah lah. Orang Melayu lah tapi belum Islam lagi. Sebab apa? Bukti dia ada nama Teluk Gedi. Dia bukan sia. Orang makin tahu belum Islam tu. Dia Melayu lah. Panggil Teluk Gedi. Teluk Gedi. Nak ke orang muda-muda Teluk Gedi mana mana? Tahu? Tu dah tu. Yang ngajar. Dah Teluk Gedi dah kalau itu. Pergi dah tadi. Kemulah batu di gokti dia mau cokeng lekan tu atau jongkong kisik dia dulu. Dah. Ngong dah, ngong dah. Dah. Dia tahu, dia tahu. Tak ada biar tahu. Pas belakang tu sikit ada lorong gajah, jalan gajah dulu. Kalau ni kita pergi dah tadi dah, pergi siapa pun Haji Kacir. Gila kau lah aku cakap sikit. Dah. Tapi kena lagi saja kita tengok kenapa lorong tu dalam siapa nak kunjung jalan lama. Dah. Kita tahu besok tarik lembu kubah yang baru dah. Nak dulu pada tu dah gelong besar betul tu. Dah. Apa kata jeep masa lalu zaman dulu? Jalan dulu tu pula tu. Tu baik sejek ni dah. Tahu tak ni? Jalan zaman dulu tu kata jeep lalu pun dulu. Tak tahu. Tahu tak? Anak kenang. Dah. Dan juga Kenai ni kampung besar, kampung lama. Kalulah orang Kenai tak ada pindah pergi di mana, Sining ni besar pada Palah, besar pada Jambu. Jadi bana. Tapi orang Kenai ni pindah tubik luar ramai sekali. Dalam kalangan kampung-kampung tani ada ni, kampung Senong, Nedaya, Kenai, masuk dalam kalangan kampung orang pindah pergi ke lain banyak sekali. Orang Kenai. Jadi kamu kena bangkok kemudian. Kamu kita pun dah kenal. Kenal macam mudah ni. Boleh kau pak ni jamin ni. Dah jamin ni 70 tahun ni. Ya, orang buka kebun buka dusun pun dah. Cuba kita sana tu kenal dah. Kat segi ke Malaysia. Ganung ada orang kenal. Mana kenal ni? Lepas tu hak pelak. Tadi sudah baca jarah ni kau tengok. Orang duduk di Pulau Natuna. Dek sana Ganung, nak belum sampai Brunei ada pulau pula, Kepulauan Natuna nama. Orang kenal. Dia tulis nama Wan tak ingat. Wan Bingkai, Wan Anum. Hak pindah mai pada dikenal, hidup di Pulau Natuna. Tadi buka lalu YouTube kan. Pulau Natuna, jangan. Pas nama Kapo Dato, Kapo Tanjung, apalah. Patu Kenai. Asupo sini. Lepas tu dia tu pada hubung sama saya, dia orang Indonesia lah. Tapi keturunan dia ni salah sidah dia yang tu mari di Terengganu. Kok mana tak kena di tani? Tak ada dah. Saya tak tahu lagi. Kalau kampung Beluka tu beratuk dah tu. Kampung ngomong apa Beluka, kampung benda banyak. Kacau mati, badak sungguh belana. Kena tak ada temu lagi sini so. Pada motor kena tu ni kok lambat. Orang kena ni. Kena kok hantu, orang kena sini. Kena di Sedap, orang kena sini. Kena di Ganung, tenang tani ya. Mana? Tenang tani ya. Mari bila? Lama dah. Lama dah. Hang tak tanya dah rumah. Tu dia tu. Dah tahu dah ni. Sebab kami dulu ni orang kena duk bubur.
Cerita lek yo. Jamin kok share kita untuk bubung. Sebab yang dulu ya bubung dah. Bawa bubung molek berjamar kita lama-lama lagi sekali. Bulan ni besok ngau ke tua dulu ya ada balik sana Malaysia. Mana tak tahu dah lah kita ni. Baru nak lucu tahu kibuk atau ada orang yang dulu di sana. Putus kan? Nanti dah kalau saudara kita di Malaysia dengar ni ataupun di Indonesia yang asalnya daripada kampung Ternam di Patani berhubunglah dengan kita. Nanti lepas Covid kita akan buat majlis silaturahmi dengan orang Malaysia nak mari dengan bah-bah hok bakor sini. Nanti nyambung kita. InsyaAllah. Sebab goyak ni biasa buat dah. Kampung di Malaysia sute baca jarah gini. Orang lah kok jualah cerita itu biasa goyak tempat situ. Mari kita bah itu nyambuklah ke situ tak kenal deh. Tapi bawa ada ke tua nyanyi sama tua pelagu-pelagu dia ada peluk lah. Kita ni tak tahu tanya ruce lah ingat nama. Dia sungguh. Deh. Gitulah cerita saya nya. Ada Malaysia kita tim ni. Ada, semua ada lah. Dia orang beratur lah tengok gitulah. Gitulah untuk jarah kenal pergi dah 5 minit. Ada kapok tanya boleh gila 5 minit kita katuk majlis ni. Dah. Lepas tu ni mohon maaf lah sikit dengan kerana nak sambung pula kenal lepas pada tan jatuh tu. Lagu mananya situasi di kenal ni masa tak ada. Nasuk sikit pukul 10. Minggu depan ni baca tu lain. Minggu depan ni majlis lagu ni buat di Kemecoh Penesta. Dia tahu yang nama itu jadi rumah tu tengok. Jadi hok tengok pun tengok dah lah dah dalam salah silah Patani tu. Malam ni kita duduk di sini. Lepas tu nak kesimpulan kata sini ni banyak lagi kena berjalan ataupun kena sebab lah kita tu sebut banyak. Ni tak habis lagi kan baca ni. Sekali tak temu lagi. Ya, tapi tepat ni tak temu lagi. Lepas tu ada lagi tengok kali lagi tadi tu saya penting. Apa ni Pabrah tu dah. Lepas tu ada orang hok jadi okey tok kena gesta di legeh. Nama Tok Merok. Tok Merok. Ingat nanti mari masuk kepala. Tok Merok. Tok Cebio. Pak tu tahu kan siapa tahu. Ada kuning ni. Pak tu Tak kayak gato. Digat. Tapi tak pelik nama ni tak pelik dah. Nama ni tak pelik. Sebab orang tanya tu nama tak banyak dan juga kalulah bakar-bakar raja ataupun bakar-bakar orang besar, nama C ia akan dijadikan nama cucu. Kalau bakar grup tok guru, grup orang lain, grup raja, grup bakar orang besar-besar, nama C yang nak jadi nama cucu. Kebanyakan nak jadi lagu tu. Kita nama Hakim. Dek, bagus sikit Hakim. Dulu tak ada nama Hakim. Tapi tak apa contoh. Kita nama Mak. Nama Ahmad. Pok nama Abdullah misalnya. Saya nama ni. Dia nama Ahmad. Dia lagu tu. Kebanyakan. Kita tu yo ke. Yo tak yo kan. Kita bila tak sampai C. Dia kan tak ingat nama. Pok dah. Kita tanya Mek pula. Mek menyanyi lah. Tu dia. Tanda. Hak molek lah ni tanda. Tanda dulu nama-nama. Dan juga tanda ni dia akan pecah. Kalau siapa tak ingat nanti jumpa saya nak buat wih. Untuk naik nak tahu kita bakar mana. Tak ada menengok apa deh. Kalau musik ini ada kerah. Pakai dengan ilmu ni. Oh ya nama apa? Pok. Nama apa lahir mana kapok sah. Lepas tu pok mek pok. Ingat tak? Pok mek. Buat apa? Lepas tu pok mek pok. Dah, pak apa hepcoh dah. Pas tengok, demo bakar ni. Demo bakar ni. Kita bila soh dekat dengan kita, misal tu. Semua tu kena lapar darah tu. Malaikat raja dia darah sikit dia naik pelaga. Kita kan kita pok mok dah. Pok mok. Dia pak ni. Dah kan? Tu ya. Lepas tu kita nak tahu kita bakar mana. Boleh tak payah boleh. Boleh. Ilmu dah orang tua dulu, ilmu Syekh Ahmad. Dah, betul nasak keturunan.
Tak ada kena tanya dah. Baru molek 10 minit ala korang. Dan sekarang saja malam ni. Alhamdulillah lah kita ni hari ni dah. Lepas tu kalau ada apa lagi tanya belakang-belakang lah, insya-Allah kita cari lagi ternam. Dah kata isinya lagu mana lagi sebab yuk belakang-belakang cerita banyak. Yuk belakang cerita banyak. Tapi cerita biasa tak bukit saja. Untuk jam seng sini. Bukit belum ada tu lagi. Bukit kale rakok, bukit nasa, lewek, buat Senin. Ke mana kau nak komik? Ke bapak nunggu mana ke Senin? Lepas tu bukit buah, gedak, blueberry, pasir rawon. Macam mana? Lepas tu yuk belakang-belakang ni, sakut dengan orang Senin. Dah. Sekarang ni saja dah malam ni. Terima kasih kepada semua. Dan kita minta akhir sekali dengan doa. Imam minta doa untuk majlis ini. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Jadi kita doa ni kita bakal doa amal. Yang kita mulai doa amal ni doa farah Ya. masuk ya kita baca nanti dulu semua kita sudah ada. Ya, insyaallah. Semua dapat tu. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallah wa bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al mursalin.